Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 25, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengsedikitkan makan itu 3 pangkat, 3 darajat, 3 kelas, 3 pangkat, 3 darjah. Apa kata? Ni hak paling tinggi, hak ni hak pertengahan, hak ni hak rendah. Apa kata? Pangkat, bukan pangkat Datuk Tan Sri ni, bukan ni. Makna 3 pangkat ni kalau kita kata 3 kelas tau. Bukan kelas darjah ni, kelas-kelas. Ni kelas tinggi, hak pertengahan, hak rendah. Jadi mensedikitkan makan ni ada 3 pangkat dia, 3 level tak panggil dah. 3 level, 3 kedudukan. Pertama, hak ni hak paling tinggi sekali, hak paling lebih sekali. Hak mensedikitkan makan. Pangkat siddiqin. Pangkat siddiqin. Siddiqin ni orang yang sangat benar. Sirah mubalaghah dia panggil. Siddiq, orang yang banyak dengar. Orang yang banyak benar tu siddiq. Kazzab, orang yang sangat bohong, tu kazzab. Kazib, orang bohong. Sadiq, orang yang benar. Siddiq, orang yang sangat benar. Kazib, orang dusta. Kazzab, orang yang kuat dusta. Gitu dah bukan? Orang yang sangat pembohong, itu kazzab. Sadiq, orang yang benar. Orang yang benar ni orang yang istiwa zahir wal batin. Orang yang mana muafakat bersama hak zahir dengan hak batin. Ada ni, itu orang sadiq. Zahir dia taat, batin dia taat. Ni benar ni. Zahir taat, batin maksiat. Tu orang tak benar kita tu. Ada ni. Zahir taat, semayang, puasa, tutup aurat, tapi batin tak taat, derhaka kepada Allah dengan riya, dengan ujub, dengan takabur. Itu bukan orang yang sadiq, bukan orang yang benar. Sebab benar ni dia kena sama. Hak zahir taat, hak batin taat. Itu baru orang yang benar. Kalau zahir taat, batin tak taat, dipanggil orang yang berpura-pura. Orang panggil ada ciri nifak, dia panggil. Ada ciri nifak. Nifak ni berpura-pura. Hak nifak yang paling besar, nifak pada agama lah tu. Tu Abdullah bin Ubay. Tu nifak yang paling besar tu, kafir tu. Berpura-puranya macam mana? Ikut luar tunjuk Islam, ikut Nabi, ikut luar. Tapi ikut dalam tak ada Nabi. Diengkar, ditolak, dikufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Orang yang nifak, orang yang berpura-pura. Ikut luar nampak ikut Nabi, ikut dalam tak sama sekali.
kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nifak. Itu paling besar. Orang panggil nifak juga. Cakap bunyi molek tapi bohong. Itu nifak ke tu? Janji sedap sangat. Okey. Sedap sangat Boleh, saya janji. Sedap tu. Tengok dah. Kalau kita serahkan amanah, okey, saya boleh menunaikan amanah. Tapi khianat akan amanah. Ini nifak lah ni. Tapi bukan nifak i'tiqadi, nifak pegangan hak boleh diubah, bukan. Ini nifak amali. Perangai orang yang berpura-pura. Cakap manis, bohong sebenarnya. Janji sedap, mungkin. Sanggup sangat terima amanah, sebab masih dia khianat. Dia panggil orang yang berpura-pura, nifak dia panggil. Begitu juga orang nifak ni, zahir ta'at, dalamnya tak berpura-pura, bukan orang yang sadiq, bukan orang yang benar. Jadi siddiq ni orang yang sangat benar. Ni martabat siddiq ni lebih tinggi daripada martabat syuhada dan salihin. Siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi siddiq lebih tinggi daripada syuhada dan lebih tinggi daripada salihin. Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hak nabiyyin tak boleh lah tu, hak tu nabi. Tu tinggi daripada siddiqin lah. Tapi dengan syuhada, dengan salihin, siddiqin hak paling tinggi. Siddiq orang yang sangat benar. Ni hak pangkat yang pertama, mensedikitkan makan. Hak paling tinggi sekali pangkat siddiqin, iaitu pangkat siddiqin ni menyimpankan atas qada yang memelihara badannya daripada binasa, dan iaitu qada yang memelihara badannya daripada binasa, qada yang ditakuti dengan sebab kurang daripada qada tu akan binasa akal atau menyebabkan mati. Ini hak pangkat yang pertama, yang mana pembicaraannya adalah sifat kecelaan yang pertama, loba atas makanan. Yang mana loba atas makanan ni menjadi punca kepada kejahatan yang lain. Sebab itulah Nabi SAW sangat membesar akan pekerjaan lapar. Lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang banyak lapar. Kemudian nak cerita pula ni, lapar mensedikitkan makan ni setara mana. Terdahulunya didatangkan faedah lapar dan disusuli dengan binasanya orang yang makan bersangatan kenyang. Ini dalam kitab kita ni. Jadi selesai dah cerita hak sifat kecelaan, loba atas makanan, nak cerita pula ni. Sebaliknya hak lebihnya adalah lapar. Lapar ni pula. Lapar ni dia ada beberapa pembicaraan pula. Dia ada beberapa pembicaraan pula. Hak berkaitan dengan makan banyak mana, makan pula berapa kali. Dan kita ni tak datang pula makan pula makanan jenisnya apa. Dia ada 3 pembicaraan. Makan banyak mana, berapa kali makan, kemudian dia punya nauk dia, jenis dia, makanan hak macam dia ada peringkat-peringkat. Tapi dalam kitab kita ni datang 2 sahaja. Yang pertama qada yang dimakan, yang kedua dia hadapan didatangkan pula makan tu berapa kali. Tapi dalam kitab ni dan kita pernah bagi hati, dia akan cerita hak level hak atas, level pertengahan, level hak kebanyakan, hak biasa-biasa je tak comel dalam kitab ni. Dia pergi kepada sifat-sifat yang lain kita juga. Sifat-sifat yang lain kita juga. Kalau kata sifat kecelaan, kasih akan dunia, level mana hak kecelaan, kasih akan dunia. Sebab orang kebanyakan memanglah di hati ni kasih, tak ada tak kasih ke harta benda, tak ada tak kasih kepada anak bina,
harta benda anak pinak tu perhiasan dunia. Tak ada orang tak kasih. Ni duduk sini ni, teringat sokmo, sayang. Tapi hak kata kasih akan dicela pada syarak. Dia ada pula level-level dia. Pergi pula kepada sifat kepujian. Dia ada level dia pula. Dia level dia. Kalau taubah ada level dia. Taubah pekat syariat ni, taubah daripada dosa-dosa. Taubah peringkat lebih tinggi, taubah daripada kelalaian. Lala tu bagi mereka sudah jadi satu kesalahan. Mereka pun bertaubat daripada ghafalah mereka, lalai mereka. Mereka bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sedut belakang lah. Astaghfirullah. Apa benda pula moci? Allah, lupanya moci ni kena bertaubat ni. Oh, lupa dia nak bertaubat. Sebelum tu mengupak kat orang mani-mani. Ni apa panggil ni? Ni dak apa panggil apa? Dak tidak apa panggil apa? Inzil manazilaha. Kita kena letak di darjat kita. Jangan nak laku-laku hak orang. Hak lupa ni satu kesalahan. Ini darjat mana, level mana? Level ni level orang yang man waliyallah, mereka yang direntah oleh Allah, yang terpelihara daripada melakukan kesalahan. Tidak maksum anbiya, tapi mahfuz, dipelihara oleh Allah. Maksum mustahil pada akal berlaku salah. Mahfuz harus pada akal berlaku salah. Ada beza tu. Maksum bersifat dengan sifat ismah, atau sifat wajib, mustahil pada akal berlakunya khianah di Nabi, itu mustahil. Mahfuz ni Tuhan pelihara kekasih Allah Subhanahu wa taala kan aulia, tetapi harus tak berlaku kesalahan. Harus ada kisah-kisah aulia akhirnya Allah Ta'ala tarik taufik dan hidayah, jadi sesat dengan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Mahfuz terpelihara, tapi harus berlaku kesalahan. Jadi orang tahap ni dipelihara oleh Allah. Hidup merekanya atas taat semata-mata, zahir batin, zahir batin, zahir batin. Mana terlatih sungguh-sungguh dah. Mana secara macam tabi'i dah ketaatan dianya. Kita ketaatan ni kita buat, kita usahakan, kita kena mujahadah kan. Kena mujahadah kita ni. Awak taat ni dak ni. Taat jadi pada mereka ni jadi macam lacor gitu dah. Taat zahir batin sama-sama. Dosa-dosa tak ada, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah ghafalah. Ada beberapa saat, beberapa detik hatinya lupa akan Allah. Satu kesalahan besar bagi mereka. Mereka pun bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bukan masalah dosa syariat kita belum selesai taubat. Dosa syariat pun belum semua lagi tahu Kalau dosa syariat ni tak tahu belaka pun laginya. Hak beratnya dosa akidah pun tak apa tahu molek lagi. Tu sudah ceritalah. Tapi hak jenis peseng dia mengaji kitab-kitab tinggi, kitab-kitab hakikah ni, hak dilarang ni. Sebab apa? Dia akan jadi anaya, dia punah dia. Dia jadi khoyar dianya. Dia rasa macam tinggi dianya. Masa tinggilah tu. Lupa, ghafalah, astaghfirullah. Dosa banyak padahal. Dosa akidah pun tak kena molek. Dosa kejahilan fardu ain pun kekal lagi. Dosa amal ibadat tak ikut garis pun kekal lagi. Dosa riak, wujud takabur tu tetap dah sebati dalam hati. Astagfirullah, kerana lupa ke Tuhan. Ni tertipu lah ni. Kenapa ni? Kerana dia lopak. Dia tak mau ngaji ilmu syariat, dia nak ngaji tinggi. Apa dia ngaji tinggi, kita hakikah, dia pun ceritalah taubat daripada kesalahan ghafalah, akdar kekurangan lalai. Bertaubat tu. Padahal tu taubat mana? Dia ada perekat taubat ni pula. Ikhlas ada perekat-perekat dia. Sabar ada perekat-perekat dia. Tawakul ada perekat-perekat dia. Level-level dia ada belakang ni. Ni kena letak molek lah. Kena letak molek. Tapi orang ni bunyi tinggi tu sukalah.
Orang mengajar pun mengajar tinggi-tinggi glamour. Kalau setakat mengajar fardu ain itu pasal mengajar kelas kafar je. Tahu tak kelas kafar? Kelas Al-Quran dan fardu ain. Level tu je. Hak mengajar fardu ain sejid surah ni level mana? Level ustaz hak mengajar kelas kafar. Level tu ni. Lepas tu orang ngaji pula. Level mana? Level pelajar kafar juga. Sampai kalau ngajar tinggi-tinggi kita hakikah. Biarlah bawah tu tak faham pun. Tak faham tak apa tapi bunyi tinggi. Cerita ahwal, cerita maqamat. Ni cerita-cerita. Hak pandai pula cerita. Ngapa banyak pula. Hak tu kan dengar pun tupang khoyal. Dah benda. Dah mau faham tak makam apa dia cerita? Tak faham. Tapi tupang khoyal. Ni. Ke mana? Dia pun rasa tengok orang ni tu kelas kafar je tu. Gitulah. Tu ngaji fardu ain tak habis macam lagi duk cakap-cakap balik mana? Balik jumpa tugu. Baca apa? Kita betul Fatihah. Betul Fatihah je. Tak habis-habis lagi puak ni. Tak betul-betul lagi Fatihah. Dia tak pernah pun betul Fatihahnya. Tahu mana? Dia rasa macam tu lekeh-lekeh. Sebab tu dilarang. Kita nak ngaji ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi tu, kalau tak kemah bawah ni dilarang. Faham tak ni? Di antara rosaknya kenapa? Kerana dia akan memandang lekeh, memandang kecil kepada ilmu agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memandang kecil, mana lekeh kepada ilmu agama Allah ni, orang hati pesai mana ni, hati kok jahat sangat ni, tapi dia rasa dia tinggi. Apa dia hati dia jahat, tak jahat warna ni, ilmu tu dia tak ada pun. Pada ain tak ngaji pun duduk dalam kadang-kadang dosa besar, tapi dia duduk gitu taubah daripada kelalaian. Barang tu syariat tak ada salah pun. Hak level ni dia duk main. Semayang tak khusyuk. Ni khusyuk dalam semayang wajib. Ada dalam kitab-kitab cerita khusyuk dalam semayang wajib. Kena faham molek. Dia bahas wajib tu wajib kok mana? Wajib hukum 5 ke? Tak. Wajib nisbah nak dapat pahala yang sempurna. Tu wajib kot tu. Ni kadang-kadang wajib khusyuk. Tiba-tiba tidak khusyuk, tak dosa sebab kita tak mampu. Dah wajib apa kalau kita tak dapat jadi tak berdosa? Wajib buat boleh pahala, tinggal berdosa. Ke wajib tu apa? Tiba-tiba tak boleh khusyuk, tak berdosa pula. Wajib apa gitu? Ada ni. Mana ni tak faham. Ni nak cerita ni khusyuk dalam sembahyang wajib ni. Ni aku cerita bab ketinggian kesempurnaan. Sebab nilai yang sembahyang kita bergantung kepada qada khusyuk setara mana. Nak dapat pahala yang sempurna yang lengkap, wajiblah kena khusyuk. Khusyuknya kurang, nak lengkap mana pahala, dosa ke tak? Bapa nak cerita sangat khusyuk ni wajib, nak cerita standard. Sebab dalam kitab-kitab ni as-sahwu anis solah, lalai daripada sembahyang tu perangai orang munafik. As-sahwu fi solah itu perangai orang beriman. Pada ni sahwu dan lalai daripada sembahyang tu orang munafik, ditinggal sembahyang. Fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun tu, as-sahwu anis solah, ayat tu asal turun kepada puak munafik, dia meninggalkan sembahyang. Adapun as-sahwu fi solah itu orang kedudukan orang mukmin. Orang mukmin gitulah juga, lala dalam sembahyang. Mukmin mana? Mukmin yang tak kamil. Mukmin yang tak kamil lala dalam sembahyang. Lepas tu macam mana pahala? Qada khusyuk ni. Dah kalau nak pahala lengkap, nak sempurna, wajiblah khusyuk. Wajib ni sebab mana tu? Ni sebab nak dapat kesempurnaan. Ada ni. Dia bukan dah kita tasawuf, kita fiqh pun apabila disebut kata wajib, tidak semestinya wajib hukum 5. Contoh ni, apabila imam rakaat
makmum masbuk wajib rokok beserta dengan imam. Ni orang tak mengaji. Bila masbuk tak rokok dengan imam i'tidal, batal sembahyang. Ni orang tak mengaji dia panggil. Dia kan bila masbuk imam rokok wajib rokok serta dengan imam rokok, makmum masbuk tak rokok sampai imam i'tidal, batal, tak mengaji. Dia kata wajib, bukan wajib hukum 5 tu. Buat boleh pahala, tinggal berdosa, batas sembahyang, bukan. Dah wajib apa? Wajib untuk dikira rakaat. Kalau munak rakaat, rokok selalu. Dah rokok timah pun i'tidal, kamu tak dapat rakaat. Dosa? Tak dosa. Tak ni kata wajib. Wajib kalau kamu nak dapat rakaat. Faham tak itu? Sama tak dilap? Wajib khusyuk kalau kamu nak dapat pahala yang sempurna. Dia kata khusyuk wajib tak khusyuk tak berdosa pula ke dia. Ni panggil apa ni? Orang panggil celaru. Makmum wajib niat makmum. Wajib kenapa ni? Lil qudwah, kerana nak ikut imam. Boleh tak kalau dia tidak niat makmum? Boleh. Tapi lakon-lakon je lah. Bukan kata kalau makmum duduk dalam saf bersama dengan makmum yang lain, bukan kata dia duduk dalam saf sama dengan makmum yang lain, dia tak niat makmum supaya dia tidak saf, bukan. Tapi tak boleh ikut imam lah. Melainkan dia kena buat kebetulan. Kalau baca surah Habidah tak rokok lagi, baca surah lain pula. Tak boleh duduk saja sebab kamu bukan makmum. Kalau kamu nak duduk dia selagi imam tak selesai baca dak rokok ikut imam, kena niat makmum lah. Jadi niat makmum dan takbir wajib lil qudwah, bukan wajib sebagai syarat sah sembahyang, bukan wajib hukum 5, wajib sunat, haram makruh tu bukan. Kena ngaji situ. Ni kalau dak kemah ilmu syariat ni bolong Digi baca kita hakikah, orang tekan baca pun bolong. Hak berat lagi bolong orang baca kita hakikah ni, bolong dari segi pegangan. Terundur jadi Jabariyah. Ni hak banyak berlaku. Bolong dari segi pegangan, terundur jadi Jabariyah. Dia tak nak membezakan dalam kita hakikah cerita mazhab al-Kashfi. Dia pergi capuk jadi mazhab Jabariyah. Ni apa ni? Salah pengajian. Ngaji apa? Ngaji kitab tinggi-tinggi lah. Itu ananya kita datangkan ini hikmah, ilmu-ilmu yang tinggi kepada yang bukan ahli syariat tetap, itu anayai akan dia naya gitu. Itu dalam hikam syarah Tuku Pulau Manis. Syarah Tuku Pulau Manis dan kitab hikam tu mengatakan bahawa jangan kamu mendatangkan hikmah ni kepada yang bukan ahli, yang tak tetap lagi syariatnya, maka anayai kamu akan dibunuh dia. Tapi orang yang ngajar pasal ni, dia pun bukan ahli juga. Lepas tu kadang-kadang jadi tak nak letak. Pergi mana-mana bawa pasal tu je lah. Tidak kira orang nak ngaji tu pasal mana, syariat macam mana ni, nak ajar tinggi-tinggi, tidak duli dah. Dah duli dah. Anda panggil apa? Tidak mursyid. Dia ikut suka dia je. Tambahan pula memang mengajar tinggi ni, taraf jadi tinggi. Hak tukang ngaji pula, taraf jadi tinggi, cakap besar pula. Kita ngaji kita hakikah dengan tugu-tugu yang mursyid, tak bunyi, tak akak muka kitanya. Malu malu ke kita tu royak orang sempurna begini. Tu guru pula, dia cerita pula Allah ni tingginya mereka, hamba ni tak siapa tahan ni, tapi hamba cerita kasih pada orang tahap aulia ni, hamba ni mudah-mudahan boleh tumpang ekor serpang di padang mahsyar tak apa dah. Makna cerita tu renduhnya diri. Hak tukang ngaji pula tak ada gapo nah, tu guru pun tak ada gapo dia kata. Walau tu guru tu level mana dah tapi tak ada dia kata. Hak ni dengan tu guru pun berlaku, anak murid pun berlaku, hak tinggi. Tengok orang keling, tengok kata keling. Kalau kita biasa berkawan, betul tak macam apa saya kata ni? Cuba tengok molek. Kita mengaji kita hakikah, tak bunyi. Ni ngaji kita hakikah, nak suruh kat orang. Masuk dalam FB, tulis kalam hikmah.
Tak mau main ni cerita-cerita asal-asal hukum wajib sunat je sunat. Dah main. Dia datangkan kalam-kalam hikmah. Hak tukang sambut pula, oh tinggi syekh. Hak tukang sambut tu pula sedang molek. Syekh tu kau naik angin, dia pun hari pula kalam-kalam hikmah yang lain. Oh glamour. Oh, asyik gini hanyut. Ada ni. Punah. Rosok tu kata anayai kamu akan dia tu. Kalau buka dalam kitab Hikam Taqul Pulaman ni, muka surat 52, hak Hikam Jawi Taqul, tengok dalam tu. Jangan kamu datang ke hikmah lain daripada ahli, maka anayai kamu akan buat punah dia, siang ke dia. Dia akan jadi rasa macam dia tinggi je. Walah tak ada apa pun. Ada ni. Tapi dalam kitab Penawati dia cerita jugalah ni level mana. Kita nak tengok ni je. Sini. Sini kalau orang nak cerita bab level, cerita sini. Duduk tahap mana sini? Tahap yang pertama siddiqin, tahap yang kedua dia cerita di bawah tu, tahap yang kita tengok hak mana tahap kita. Hak mana tahap kita ni? Ni kalau cerita tahap tinggi. Tahap yang pertama tahap siddiqin. Itu tahap yang pertama. Tahap siddiqin ni menyimpan atas qada yang memelihara badan daripada binasa. Pada adat lah. Menyimpan ni panggil apa menyimpan ni bukan simpan, bukan taruh. Menyimpan ni qada tu je lah maknanya. Tak ada menyimpan. Dia bukan menyimpang. Tu lain tu ada nge. Ni nun. Menyimpan. Kita ni bahasa kita sebut menyimpan, kita taruh dah. Simpan barang ni bukan ni. Nak cerita mana dengan bahasa kita? Menyimpan atas qada yang melebih pada masa. Mana pun qada ni je dia makannya. Qada nak melebih badan daripada binasa tu je. Dan iaitu qada yang memelihara badan daripada binasa ni, qada yang ditakuti, yang dibimbangi dengan sebab kurang daripada qada ni akan binasa akal atau mensebabkan mati. Qada tu je. Kalau kurang lagi tak boleh dah. Adah manusia gitulah. Tak boleh dah. Jadi binasa akal ataupun mati. Mana kalau kurang lagi, mana habis tu? Habis ngelah dah. Mana makan qada nak pelihara badan daripada binasa tu je. Tu hak tahap yang pertama. Kalau dulu-dulu kok makan wa khamsuti cukup dah, tak mati. Gitu je. Tak mati dah. Ni adah belaka ni. Ni adah belaka. Terkadang orang duk tahap ni, dia sebenarnya hak qada sedikit tu pun tak perlu kepada mereka. Tak perlu. Tapi Tuhan pelakukan kepada mereka sebagaimana adah juga. Mana orang sampai tahap ni sebenarnya hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada dah, tak perlu dah kepada asbab. Tapi ke mana pun Tuhan pelakukan asbab juga. Tuhan pelakukan asbab. Sebab tu macam kisah-kisah aulia, Tuhan pelakukan asbab pada mereka. Mereka makan macam kita makan. Tuhan pelakukan asbab kepada mereka. Sebab apa? Sebab Tuhan nak menyembunyikan. Tuhan nak menyembunyikan orang ni siapa tahap tu. Siapa Tuhan nak menyembunyikan supaya orang tak tupu ke dia. Lepas tu Tuhan sembunyikan. Hak dalam hikam tu. Fa subhana man satara. Satara sirrul khususiyati bi zuhuril basyariyati. Segala puji bagi Allah yang menutup akan rahsia ketentuan aulia dengan zahir sifat kemanusiaan. Mana? Kena makan sikit-sikit. Kena makan juga. Sebab apa tu? Sebab Tuhan nak tutup rahsia khususiah ketentuan dia sebagai aulia. Walau dia perlu tak makan, tak perlu. Tapi Tuhan jadi ke dia ni dengan zahir sifat basyariah, sifat manusia juga. Kena makan juga. Sebab apa Tuhan sembunyi? Supaya dia boleh tupu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tahu dia aulia,
orang pakat duk hadap lalu dianya minta semayang ajaklah, minta tu lah, minta ni lah, ada nyakit minta supaya macam-macam lah dak aulia ilah ni. Maka terganggulah dianya, maka Tuhan pun tutup. Rahsia khususiah Tuhan tutup. Rahsia ketentuan sebagai aulia Tuhan tutup. Bizuhuril basyariyah, dengan zahir sifat manusia biasa je. Makan, tapi makan qada lah. Tapi kalau hak tapatahan ni, kalau dekat orang ramai, dia makan sebagaimana orang ramai. Ada ni, ramai dia makan qada macam orang ramai. Sebab apa? Jadi macam orang biasa, supaya tersembunyi kedudukan mereka tu. Ni dok ni masuk FB beritahu saya lah wali. Tak ada benda tu. Tu jangan duk lawak lah. Balas tak ada faedah. Biarlah biar. Biar. Jangan kalau pergi awak bukan wali, jeng kita. Jeng diserang kita tiap-tiap penjuru, marahlah kata tak wali. Orang biasa ni. Tu senyap dah. Tak sudut layan. Penyakit pelik-pelik ni kalau kita layan dengan kita pun jadi tak jadi. Kalau jenis-jenis seumpama tu. Jadi dia menyimpan qada tu pun qada asbab. Qada adahnya nak memelihara badan daripada binasa. Tu hak level paling tinggi. Yang kedua, bahawa terpada ataupun kita kata cukup ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Ni kata qada dimakan ni, makan berapa kali dia akan cerita di hadapan. Setengah cupok tiap-tiap hari. Mana setengah cupok ni? Dan iaitu setengah cupok tiap-tiap hari ni memenuh sepertiga perut. Memenuh sepertiga perut. Sepertiga makanan, sepertiga minum air, sepertiga angin untuk kita bernafas. Hak macam hak terdahulu lah. Hak Nabi kata makan luqaimatun yuqimna sulbahu, makan sekadar nak membetulkan tulang belakang. Apabila tak cukup qada tu, Nabi suruh makan 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara untuk bernafas. Ni kalau kita tak padang dengan luqaimatun yuqimna sulbahu, Nabi kata beberapa suat yang membetulkan tulang belakang, mana boleh tegak, boleh bangun, boleh buat ibadat. Tak cukup, terus label yang keduanya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air minuman, 1/3 untuk udara. Itu yang kedua. Dan atas yang demikian itu, yang demikian setengah cepat tiap-tiap hari ini memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah, mana kumpulan daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. 7 hari segantang. Syair ni dia macam gandum lah juga, tapi dia kasar, hitam sedikit nak banding dengan gandum. Jadi segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Mana kalau segantang 4 cupok 7 hari, maknanya tiap-tiap hari setengah cupok. Hak ni diamal oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hak siddiqin ni sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hak yang kedua ni hak Sayyidina Umar dan kebanyakan daripada sahabat lah. Sungguh mengatakan 7 ataupun 9 suat itu 1/3 perut. 1/3 perut. Hak ni pun tak lagi kita ni, jauh lagi kita ni. Hak yang kedua. Yang ketiga, bahawa memadakan secupok tiap-tiap hari. Cupok ni banyak dah lah. Ni setengah cupok 1/3 perut. Ni secupok. Secupok. Dia kalau kira secupok ni, kalau nafkah lah, secupok ni kalau nafkah hak wajib atas orang papa ni. Kan kita ada nafkah keluarga kan. Nafkah keluarga ni
ada hak orang papa, banyak mana nafkah dia hak wajib dia beri. Kalau kata dia ni orang pertengahan, kalau dia ni orang kaya, dia ada kan hak kita ngaji bab nafkah tu. Kalau orang ni orang papa, nafkah dia ni secukup sehari. Mana cukup sehari ni, hak nombor 3 ni makan macam orang apa lah. Ni bukan orang apa ni, bukan orang apa. Pada ni. Makna nak cerita kita ni kan, kita tak ngaji bab nafkah. Kewajipan kita nafkah, makan minum banyak mana sehari-sehari, pakaian berapa pasang setahun. Kita tak ngaji orang lelaki ni. Patut orang puan guna kita tu dia nak banyak semacam. Ni kewajipan suami ni. Suami tak ngaji, sedang lek beri lah. Cuba kalau suami tu ngaji, dia tahu kadang ni. Pada ujung kau suami tak mengaji, bolehlah isteri. Jadi apa point control apa? Point control dah start kata, minta lebih-lebih pada koda banyak mana. Kalau suami tu apa? Cepat ni. Sehari. Kalau suami tu pertengahan, cepat setengah. Kalau suami tu kaya, 2 cepat. 2 cepat tu makan habis, sipang separuh lagi. Kalau ada keperluan sakit pun kena guna sipang tu lah buat jual untuk obat sakit, obat apa pula. Kalau suami ngaji bab ni, kan? Wujud dak perempuan tau. Suami tak mengaji. Tak ngaji bab nafkah. Boleh ke dia belaka lah jawapan dia. Boleh ke dia belaka. Suami ni pula minta pulanya. Nak belanja minta pula. Kan? Dan isteri yang pegang, bukan suami yang pegang. Tak apa ni. Dia suami pun tahu juga benarnya. Hak nafkah wajib itu setara mana. Apa beri banyak beri lebih. Kita infak belanja untuk keluarga lebih besar pahala daripada belanja hak luar lagi. Mana ni? Hak ni cerita hak wajib, qada nafkah wajib. Kita nak bukan qada nafkah wajib. Kita nak biar pergi kepada hak lebih luas. Biar lebih luas, lebih senang lah tu. Kita nak pergi kot tu. Maka bukan hak qada wajib lah, qada hak lebih itu pula. Hak qada hak lebih itu, hak tu hak besar pahala kitanya. Kita meluaskan belanja untuk keluarga. Makan pun jadi lebih, pakaian pun jadi lebih. Itu di antara nafkah ni infak yang besar pahala. Ada ni. Hak qada wajib adalah qada dia, tapi kita hak wajib tu tak ada. Kita lebih tu hak sunat. Kita duk infak luar nak sunat juga. Hak wajibnya zakat. Kita pun lebih dalam keluarga kita infak sunat ni lebih besar pahala daripada infak sunat luar tu lagi. Tak ada masalah. Jangan pula suami jadi kedekut pula. Bukan kedekut daripada nafkah wajib, kedekut daripada peluah. Hak tu hak sunat. Jangan kedekut tu. Ada ni. Macam kalau kot luar lah. Jangan hanya zakat semata-mata. Kita peluah yang kot nafkah ni infak sunat yang lain. Hak wajib orang tak kira dah wajib tu, waktu tak dah. Orang duk kira ni hak sunat dah kira. Tengok setara mana kita dengan harta. Hak wajib kita ke mana pun, sayang tak sayang pun kena buat keluar lah hak wajibnya. Sayang tak sayang pun nak tengok. Kita dengan harta berikat tak berikat, hak sunat sayang kena. Hak sunat ni tuang suruh, tapi suruh longgar. Bila tuang suruh longgar, tengok boleh buat ke tak? Tak boleh buat, maknanya hati kita ketak kepada kasih akan dunia. Betullah hak suruhan sunat hak longgar ni kita tak nak buat. Mana kalau suruhan longgar ni kita boleh buat, maknanya hati kita dengan hak dunia ni mana kita dak ketak mana. Batu hak suruhan longgar pun kita buat keluar juga, infak juga. Hak sunat-sunat pun. Dia gitu. Kalau setakat hak wajib, nafkah hak wajib. Zakat qada wajib. Tak ada cerita tu. Tu tak ada tu. Hak sunat. Cuma nak ceritanya memang kebanyakan kalau lelaki kita tak tahu pun sebenarnya.
nafkah wajib qada mana? Makanan ke, pakaian ke, pakaian penuh sealmari orang puan. Tak. Ni cerita orang puan hak tak ada duit sendirilah. Hak ada duit sendiri, tak ada kena-ngena tu hak dia. Tu hak dia tu. Nak baju berapa almari pun. Jadi secupuk ni hak pangkat nombor 3 ni, cupuk ni kalau kena nafkah, maknanya nafkah orang miskin. Maknanya hak cupuk sehari ni masuk golongan orang yang mengurangkan makan. Dah mengurangkan makan lah sikitnya makan. Dah makan qada nafkah orang miskin. Nafkah hak wajib qada orang miskin. Qada tu je, cupuk sehari. Tu hak nombor 3. Bukan nombor 3. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, demikian cupuk ni, lebih dia cupuk ni, maka ia seseorang bersekutu akan orang kebanyakan dan masuk di dalam membanyakkan makan. Orang kebanyakan ni orang awam dah ni. Tu kata kalau orang cakap nampak makan macam cakap tinggi je, tanya dia, awak makan cupuk sehari ke? Makan semua. Cupuk sehari ni orang awam. Hak makan lebih lagi tu tak ada benda ni. Hak makan lebih lagi tu tak ada benda lah. Ni orang awam ni. Orang awam hak banyak makan dah dipanggil ni cupuk sehari ni. Bukan. Hak melebihi cupuk. Hak cupuk ni masih lagi masuk dalam golongan orang yang kurang makan. Tapi hak level paling rendah. Dan bila melebihi akan dimekati lebih qada cupuk ni, mana makan dia lebih daripada qada nafkah orang miskin, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan dan masuk dalam membanyakkan makan. Orang kebanyakan dah tu orang awam. Ni orang dia kata dia bukan orang awam, dia orang ada martabat, ada makam. Dan makan setara mana? Banyak mana makan? Tu hak banyak mana makan. Itu habis sikit lagi ni pula. Hak makan berapa kali pula? Makan berapa kali? Ada pun sedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Masa makan tu berapa kali makan? Pasal ni tilik kepada qada yang kita makan. Tilik kepada qada yang kita makan. Sekali nak tilik pula kepada masa. Maknanya makan berapa kali? Kita tengok pula sini. Maka iaitu 3 pangkat juga. 3 pangkat juga. 3 kelas juga. Sebagaimana qada makanan tu. Hak qada setakat dak binasa badan. Qada setakat 1/3 perut. Qada secupuk. Itu 3 pangkat. Lebih dari tu orang awam dah. Orang kebanyakan. Ni akhir pula beberapa kali. Itu kepada masa pula. Maka iaitu 3 pangkat juga. Yang lebih tingginya bahawa lapuk ia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. 3 hari makan sekali, 3 hari makan sekali. Makan pula qada yang tak binasa badan. Itu je. 3 hari sekali baru makan. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapuk ia 6 hari. Itu setengah riwayat menceritakan Sayyidina Abu Bakar terkadang 6 hari. Tapi biasanya 3 hari sekali makan. 6 hari. Hak ni hak bukan hak paling tinggi ni. Sayyidina Abu Bakar. Lepas dia Nabi, manusia yang bukan Nabi, Sayyidina Abu Bakar lah hak nombor 1-nya. Padang ni hak paling tinggi. Jadi kalau orang hak jenis cakap angin, suruh dia awak makan macam Sayyidina Abu Bakar. 3 hari makan sekali. Tengok gua ni. Itu hak paling tinggi. Dan ada pun yang pertengahan, bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari atau lebih rendah lagi, atau yang lebih rendah makan ia tiap-tiap hari sekali. Hak pertengahan 2 hari sekali. Hak tinggi tadi 3 ke atas sekali. Hak pertengahan 2 hari sekali. Hak lebih rendah makan tiap-tiap hari sekali. Sebab makan 2 kali
dalam satu hari dia panggil minal israf dah atau berlebihan dah. Ni pula hak paling rendah makan sekali sehari. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali, dan aledah ia meninggalkan kelebihan lapar. 2 kali sehari ni tak ada dah cerita bab lapar, tak ada dah. 2 kali sehari. Dan kita pula kalau makan 3 kali sehari sama hak dalam guk tu je. 3 kali sehari. Dan makan berapa kali sehari kita ni? Pagi, tengah hari, petang, malam. Lepas tu cerita bab maqam. Ni tinggi. Senyum sudahlah. Senyum sudah. Maknanya makan 2 kali. Sebab sama-sama kita sini dia kata sekali makan 2 kali sehari sudah keluar daripada maqam salih kepada maqam mukmin awam. Mukmin lah, comel tak masalah, tapi awam. 2 kali sehari awam dah, orang kebanyakan. 2 kali sehari awam, orang kebanyakan. 3 kali sehari hak dalam rebang. 3 kali dalam rebang tu. 2 kali orang awam. Kita mana orang awam pun duduk bawah lagi ni. Tapi cakap punya lahangi makan kedai kopi semua. Kadang-kadang tuan kedai tu api dah. Duduk balik-balik pun lagi. Duduk bersembang sama. Cerita apa? Maqam. Maqam. Ni tak sedut peta, tak sedut apa ni. Dicepat mau ke orang ni. Orang pesen ni kalau kata awak tak ada maqam, ngamuk ah. Ngamuk. Jangan. Dia sudah ada maqam. Ni syariat pun tak ada tak ada syariat pun tak cukup syariat pegangan pun tak kemana hala, syariat pasmayabang tak kemana hala. Ni cerita bab sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kecelaan tak mengaji pun ni bukan kata awam pun tak ada orang kebanyakan ni orang syariat lah pun tak ada, makam syariah pun tak ada. Tapi boleh tergamuk tu cerita tinggi-tinggi. Sebab apa? Hidup ngaji dengan guru, cerita tinggi-tinggi. Kenapa guru tu beri ilmu tinggi kepada orang syariah pun tak ada? Sebab guru tu tidak mursyid. Kalau dia cerdik, dia pandang nilai, pandang orang cerdik. Tak ada. Macam orang cerdik ilmu dunia. Memang dia profesor, doktor tinggi. Tapi apabila dia masuk, orang minta dia supaya cakap kat sepatah balik kampung ni kepada budak-budak yang ada dia duduk ke KL profesor tahap tinggi duduk KL. Balik kampung dah orang jadi idola kampung ni kan. Jadi ada program budak sekolah. Dia pun jemputlah orang hok jadi idola dia orang kampung ni. Ni contoh orang kampung kita berjaya. Dia cakap apa dengan budak-budak Dia cakap label budak je. Dia cakap macam label anak universiti tak cerdik dia tu. Dia cakap label budak. Dia bercerita. Kita tengok dia cakap tu macam budak juga, macam tak tinggi mana. Dah cakap dengan budak. Dia kau dah budak lah. Tapi dia KL orang sohor lah. Tapi kenapa dia cakap dia orang mursyid. Orang yang pandai letak. Dia cakap orang kampung, cakap dengan budak, cerita pasal budak lah. Ada ni. Jadi sama dengan ilmu agama. Dia ajak ilmu hakikat tinggi-tinggi, hak duduk depan tu syariat pun tak lepas. Dia tak mursyid. Tak alamat dia tak seduk musing tak mursyid. Dia tak pandai nak letak. Ilmu nak letak mana, di mana letak, dia kena jaga adab dalam penyampaian ilmu. Tapi tak boleh lah orang gini ni tinggi. Hak diangkat pula oleh hak duk ngaji dia, hak tak ada gapo, hak perasaan tinggi sedang molek ni. Sama-sama. Hak tukang beri pun tidak mursyid, hak tukang terima pun khoyar. Tapi nak tahu peringkat mana, tengok dia makan banyak mana. Makan kodos cupa lebih dah. Orang kebanyakan banyak makan lah tu, bukan sedikit kan makan. Makan berapa kali? 2 kali. 2 kali pun keluar dah. Daripada makam salih keluar dah. Turun pada makam awam, mukmin awam dah. 2 kali. 3 kali. Ayah kata apa lah. Kalau duk ngunyak sokmo dalam mulut ada sokmo. Tu kata apa tu? Tak ada salah. Janji halal tu syariat. Ini cerita lebih-lebih ni. Nak cerita bab kelas-kelas, pangkat-pangkat, darajah-darajah. Cerita ni tengok duduk tahap mana. Di sini barulah dia reti. Dia ingat ke dia tinggi barangkali.
Ni mengaji kitab Panawati gini, kita kenal dirilah. Kita kenal diri, insaf diri. Kita nak mengaji mana-mana. Jadi kita pun taklah mana kita panggil apa ni? Tak letak diri tak kena pada darajat kita. Pekat kita ni gini, pekat. Tu bergantung kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak tak dapat tidaknya ilmu asas syariat lah. Hak tu tak dapat tidak. Sesabab yang pertama pada menyatakan sangat loba atas makanan. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.